khabar semua? Hari ini kita bersama dengan sebuah pickup truck. Pickup truck ni mungkin anda tak kenal jenama ni, dan mungkin tak kenal model ni. Mungkin ni first kali pertama anda tengok. Saya pun sebenarnya sebelum saya diberi kereta ni, saya tak pernah tengok kenderaan ni sebelum ni. Inilah kali pertama saya tengok kenderaan ni, dan kenderaan ni lah berjenama Maxus dan modelnya ialah T60. Maxus ni kalau lah awak biasa tengok, ianya dibawa masuk oleh syarikat Malaysia yang bernama Westar. Jadi dia orang punya model yang biasa sebelum kita tengok sebelum ni ialah van. Itu van kadang-kadang kita tengok dekat tentera pakai, ambulans ada pakai, van bumbung tinggi ada juga penerangan pakai, dan juga adalah yang guna untuk bas sekolah, bas persiaran. So basically dia macam tempat 15 tempat duduk punya van, dan itu yang selalu kita nampak. Dan yang keduanya dia dapat masuk MPV. Yang Maxus tu LDV nama van tu, dan yang untuk dia punya MPV tu adalah dia panggil G10. Yang tu mungkin awak pernah nampak, dia punya size tu lebih kurang Hyundai Starex lah. Dan ini produk yang terbaru mereka. Dia bawa masuk daripada China. Jadi semua produk ni dibuat di China lah. Dan yang ini dibina oleh SAIC China SAIC Maxus Limited, nama company yang menghasilkan kenderaan ni. Dan ianya SAIC ni kalau awak tahu ialah sebuah syarikat automotif yang besar di China, antara yang terbesar di China. Dia orang macam Proton lah, owned by the government, dimiliki oleh kerajaan. Mereka bentuk kenderaan daripada China ni sekarang mungkin dah banyak berubah lah, banyak dah lebih more Eurocentric lah, pasal dia orang mula ambil banyak mereka bentuk daripada Eropah untuk mereka bentuk kenderaan mereka. Dan yang ini juga dikatakan diambil oleh mereka bentuk di Eropah. Dan rupa dia tu kita kata less Chinese than before lah. Cuma kalau kita tengok depan dia ni, grill ni masih lagi grill yang agak very Chinese lah, banyak besar dengan banyak chrome lah. Grill ni salah satu lagi benda yang memang mereka bentuk ataupun pemilik jenama di China masih lagi belum belajar lah macam nak buat bagi jadi cantik. Semua jenama lah, saya tak kira lah yang mungkin kata paling international macam GD pun dia punya grill tu masih lagi nampak grill daripada China punya jenis. Dan yang ini pun it's tak tahu lah, pada saya memang nampak sangat-sangat daripada China lah. Tapi dia punya reka bentuk lain Yang ini sebagai contoh kita tengok kan, mereka menggunakan bonnet yang ada bezel. Ini semua ciri-ciri ataupun elemen-elemen yang telah mereka cuba terapkan untuk menjadikan kenderaan ini kelihatan lebih moden dan lebih European. Dia punya lampu pun kelihatan agak moden lah. Mungkin bukan yang terkini, tetapi at least it is from the same decade lah, daripada dekad yang sama. To be honest, kalau saya betul-betul jujur saya beritahu, kata reka bentuk ni macam mungkin pickup yang satu generasi sebelum inilah. So it's not something yang betul-betul trendy and up to date, tapi kita tengok dia punya spesifikasi nanti kan, kita nampak semua apa yang kita nak dalam pickup truck kesemuanya ada. Tapi there's a twist to that. Ada kelainan sikit dengan setiap benda yang kita nampak dalam pickup truck. Di bahagian belakang ni saya nampak ada sedikit kelainan lah, di mana mereka menggunakan bumper yang berwarna badan, dicatkan berwarna badan untuk menjadikan ini kelihatan lebih macam kenderaan biasa dan bukan kenderaan kerja. So itu satu perubahan yang saya kira menjadikannya sedikit berbeza lah. So kebanyakan yang pickup truck menggunakan bumper, kalaupun body painted nampak macam bumper besi dan bumper kerja lah. Yang ni dengan ada plastik molding ni, dengan plastik bawah ni, nampak lebih macam kereta biasa lah. So maybe it's a lifestyle vehicle, or maybe it's a work vehicle. Kita pun tak pasti. Nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam lagi, dan saya akan bagikan pendapat saya sama ada ini lebih sesuai sebagai kenderaan gaya hidup ataupun kenderaan kerja yang lasak. Jadi dah halang kita kat belakang ni, kita tengok dia punya pickup truck bed. Jadi Maxus T60 ni bukan saja dijual di Malaysia lah, obviously dia dah jual di China, dia dijual di Australia, di mana ianya dikatakan pickup truck ke-7 paling popular di Australia, ke-6 saya tengok, lebih kurang macam tu lah. Ini orang Max lah beritahu saya. Jadi dia mempunyai ciri-ciri yang saya rasa boleh menjadikan ianya kompetitif lah apabila kita bandingkan harga dan ciri dan kualiti semua. Jadi kita tengok kat belakang ni, memang macam pickup truck biasalah, dia ada dia punya plastik bed liner ni dan ada tie down hooks. Walaupun kita tengok tie down hooks dia hanya yang ini, dia nampak yang chrome yang kat bawah tu semua painted black saja.
Apapun ianya ada kombinasi utility dengan ada sikit lah gaya. Dan kita tengok dia punya aerobar ni pun dia je macam style dulu-dulu sikit lah, dia je chrome dan tubular. Sekarang banyak orang guna molded plastik kan. Tapi kelebihan untuk syarikat-syarikat daripada China ni ialah disebabkan mereka menghasilkan bukan saja jenama orang lain untuk pasaran di China, tapi mereka juga menghasilkan komponen untuk dieksport ke seluruh dunia. Jadi sebuah syarikat yang hendak menghasilkan kereta di China mempunyai akses kepada satu koleksi komponen yang sangat besar. Jadi dia boleh pilih komponen dan campur adukkan dan jadikan kenderaan yang mereka nak hasilkan. Jadi di sini kita tengok mereka telah berjaya mengambil mungkin some of the best practices daripada all the component supplier, dipilih component supplier mana yang elok untuk menghasilkan sebuah kenderaan yang dikatakan mungkin boleh diterimalah di pasaran antarabangsa sebagai pilihan yang berharga rendah atau bernilai tinggi dan berharga rendah. Sebagai contoh, bila kita tengok lampu ni kan, lampu yang mereka hasilkan untuk lampu belakang Maxus T60 ni mempunyai beberapa elemen yang agak menarik dan unik lah. Ianya sebagai contoh ada dua lapisan plastik ni macam biasa lagi lah. Dan kat sini dia pakai clear lens untuk dia punya lampu indikator ataupun signal dia. Dan dalam tu ada macam elemen 3D, seperti ada macam reflektor. Ini semua kerana mereka memang mempunyai akses kepada some of the best plastic molding teknologi. Saya rasa China mungkin mempunyai teknologi plastik molding yang paling dahsyat di dunia ni, sebabkan kebanyakan barang-barang plastik molding memang dihasilkan di China. Tetapi bila kita tengok dari segi kualitinya benda ni, walaupun reka bentuknya canggih, dia punya kualiti dia tak sampai kepada tahap international. Tapi di satu lagi saya nak tunjuk unik bumper ni kan. Kat sini memang biasa kita boleh pijak untuk panjat, tapi kat tepi ni pun nampak macam boleh pijak juga untuk panjat. So mungkin untuk kat tepi-tepi bucu kan, kita boleh panjat. Untuk ambil barang apa kan. Bila kita tengok daripada pandangan sisi, kita tengok nampak dia punya body panel ni mempunyai reka bentuk yang saya rasa kemas dan agak moden juga. Tapi mungkin it's some of the details yang nampakkan kata mereka tidak boleh berbelanja begitu banyak lah. Sebagai contoh, tepi ni dia ada feature tengok ni, dia buat the strong shoulder line flat dan dia masuk balik. So ada curvature kat bawah ni dan ada scallop. Dia ada main dengan shape lah untuk dia punya stamping. Dan kat belakang ni pun kita tengok adalah shape sikit. So there are some interesting body features yang menjadikan kereta ni taklah nampak macam terlalu ke belakang sangat. Tetapi bila kita tengok dia punya lipatan-lipatan ni menggunakan radius yang agak besar, therefore dia nampak macam lembut. Kalau kita tengok banyak sekarang syarikat-syarikat daripada Eropah, mereka menggunakan radius yang lebih kecil dan oleh itu menampakkan ini lebih halus dan nampak lebih mahal. But of course, untuk menghasilkan radius yang lebih kecil ni, macam saya selalu cakap, terutamanya Volkswagen suka pakai, ini adalah lebih mahal kerana die ataupun stamping die yang perlu digunakan adalah perlu lebih jitu dan lebih mahal untuk dihasilkan. And that's why there's an element of cost. Dan because ni mereka mahu menghasilkan sesuatu yang agak bergaya, tapi nak kena menjimatkan cost, kita terpaksa menggunakan stamping die yang lebih mudah. Bila nak menghasilkan yang halus tu, mungkin banyak lagi stamping die yang diperlukan. Yang ini mungkin memerlukan 3 ataupun 5. Untuk menghasilkan lebih halus mungkin memerlukan 7 stamping die. Pasal benda tu tak boleh nak buat sekali, dia kena sikit baru nampak halus dan kemas. Okey, di sini ialah salah satu contoh di mana another again about cost cutting because what dia orang buat ialah dia orang hasilkan lipatan untuk tepi body side ni ataupun the front quarter panel ni lebih awal dan dia masuk ke bawah macam tu. Jadi dia tak payah nak very precise benda tu masuk ke dalam dan ini boleh overlap sikit. So di situ kita boleh nampak benda tu nampak macam tutup elok lah dan tak payah nak very precise. Dan kalau panel gap ni besar pun it's okay because that's in terms of the design memang macam tu. Kalau nak buat dia matching adalah lebih sukar dan mungkin lebih menggunakan lebih masa untuk para jurutera menghasilkannya dan that's all cost. Ni bila kita tengok reka bentuk lampu depan ni pun ianya memang satu reka bentuk yang cuba mengambil elemen-elemen paling moden yang boleh ada lah. Sebagai contoh kita tengok ni menggunakan projector headlamp dan yang ni yang menariknya apa mereka lakukan ialah kat belakang tu ialah dia punya turn indicator, tapi dia letak
macam ada lampu ataupun lens, secondary lens kat sini untuk menjadikannya kelihatan lebih menarik lah. Dan of course ini dia punya LED position light lah. Lagi sekali kita tengok di sini, reka bentuk tu dah memang macam nak sampai dah, tapi cuma cara kemasan ataupun the finishing dia tu masih lagi belum sampai ke tahap lah, di mana kita tengok finishing dia tak nampak tajam, doesn't look sharp, and looks nampak slightly soft. Dan ini menunjukkan dia punya, dia orang saya rasa ni elemen menjimatkan cost lah, sebab the sharper that you want to make the features, mungkin injection molding machine tu kena guna higher pressure ke apa, saya tak tahu, tapi saya rasa ini elemen-elemen menjimatkan cost lah. Dan kalau awak tenung, dia sikit tak nampak macam BMW punya tepi. Well, it's some of the things yang dia orang copy lah, which is fine. Dan ini lagi satu grill ni nampak, grill ni pun sama juga, nampak lembut. So untuk zaman sekarang yang moden-moden ni, apabila orang menggunakan chrome, mereka menggunakan chrome yang halus dan mempunyai bucu-bucu yang sangat tajam untuk menjadikannya nampak macam metal ataupun machine finish. Dan ini nampak macam molded finish. So that's some of the tricks yang the more expensive ataupun more premium brands boleh can afford to do. Dan mungkin brand yang lebih untuk value for money ni, dia orang tak dapat lah nak menggunakan teknologi tersebut akibat atas dasar cost. Jadi bila kita masuk dalam kabin T60 ni, kita nampak dia punya ciri-ciri dia tu macam pickup truck yang moden. Cuma kita tengok dia punya finishing touch dia tu, mungkin kita dapat 8/10 lah daripada jenama-jenama besar lain lah, macam Toyota ke, Nissan ke, Ford ke, Mitsubishi ke kan. So dia nampak dia dapat like maybe 70-80% daripada the finishing touch dia tu. Daripada segi reka bentuk saya rasa dah okey dah. Pasal banyak pickup truck pun memang plastik keras kat atas dashboard, pasal benda tu asalnya lah kenderaan kerja kan. Cuma dia punya texture dia, mungkin texture yang dipilih ni texture yang mungkin orang guna mungkin 5-10 years ago, tapi sekarang orang dah guna texture yang berbeza, yang lebih lembut. Dia masih lagi guna texture yang rasa kasar ni. Plastik keras ni dia ada kena pilih texture dengan betul lah. Bila texture tu dipilih tak betul, memang dia akan rasa keras dan nampak murah sikit lah. Dan kita tengok macam tepi ni kemasan ni kan. So there is some effort lah, dia yang bagi nampak cantik. Ada macam contrasting finish, ada metallic finish kat sini dengan ada macam piano black. So there is some effort to make the car nampak lebih cantik lah. Tapi dia punya finishing dia, penyudahnya finishing dia tu lah, dia tak betul, belum sampai lagi tahap kenderaan-kenderaan pickup truck yang moden sekarang. Ini sama juga dari segi bila kita tengok dia punya touchscreen dia. Touchscreen dia besar tau. And ada apalah semua feature yang kita nak kat sini semua ada lah. Ada Bluetooth, ada Android Auto. Bukan Android Auto, dia panggil smartphone connection. Dia ada Android Interconnected dengan CarPlay. So Android Interconnected ni bukan Android Auto, tapi dia benda lain. Cuma masalahnya bila saya cuba nak connect dengan benda tu, dia tak boleh. Dan juga apabila saya cuba nak masuk ke Bluetooth pun dia tak boleh. Saya tak tahu kenapalah. Tapi itu dah separate lah. Mungkin there are some issues yang dia orang terlepas pandang. Saya accept that mungkin kalau you dapat, dia akan bagi yang elok lah. Cuma bila kita tengok dia punya interface dia memang agak basic lah. Dan sama kat sini pun dia punya kemasan yang nampak basic. Walaupun dia ada cruise control, dia punya butang ada kat sini, tapi the whole thing nampak little bit basic. Macam mana saya nak cakap, Mat?
Dia sebagai contoh macam kalau kita pergi Chinese restaurant bila pergi Chinese restaurant, you boleh pilih shark's fin soup yang harga beribu-ribu satu mangkuk, ataupun you boleh pilih shark's fin yang RM20 satu mangkuk. Dan ini kerana Chinese restaurant ni, ataupun maybe it's the Chinese business punya mentality lah, dia tak nak malu alah dengan spesifikasi. So apa-apa pun die also must provide specification tu, mungkin slightly downgraded punya version. Macam itulah saya rasa dalam kereta ni. Benda yang ada tu ada, tapi rasa macam slightly older version. Mungkin last season punya, 2 seasons ago punya, but it's okay because it's still ada. And to be fair, bila you tengok harga dia 105,000 ni, it's not exactly cheap lah. Dia macam boleh kita kata mid range punya truck punya price lah. So mid range truck punya price, tapi spek dia atas sikit pada mid range. Nak kata sampai full spec macam truck sekarang, tidak. Pasal truck sekarang dia banyak yang dah ada active cruise control lah, dan ada auto emergency braking, ada forward collision warning, some of them ada lane tracking. Ini tak ada lah semua benda-benda tu. So dia punya ciri-ciri dia dari segi reka bentuk almost there, maybe 70-80%. Dalam cabin pun kita tengok reka bentuk dia mungkin 70-80% sampai dah. Finishing tak, finishing tu itulah mestilah cakap 70-80%. Dan material use tu ada yang okey, ada yang tak okey. Macam kat kursi ni nampak macam okey leather dia, tapi dekat pintu pula nampak macam tak apa cantik. Kat steering okey leather, nampak cantik, tapi dia ada mix and match lah. Some yang okey, some yang tak berapa okey. In fact, dia punya aircon is you still dapat single zone climate control. Dan uniknya aircon ni boleh control both daripada sini dan daripada touch screen. So dua-dua boleh kawal. So it's macam mana dia, it's like a match of certain things that you tak expect. You boleh control the aircon from here, dan you boleh call out a lot of information kat tengah-tengah ni, daripada service interval and all sorts of things. Dan speaking of service interval lah, jadi truck ni dia punya kuasa dia tak banyak, 130 kuasa kuda, dan torque pun tak banyak, 300. Banyak lah for a truck, but for a truck dia tak banyak lah, 360 Nm torque. Sekarang truck at least 450-500 lah kan Nm torque. So dia still bawah 400 lah, 360. So cara dia orang explain ialah dia orang down tune the engine sebab nak bagi service interval yang panjang. So dia orang offer service interval 15,000 km. So every 9 bulan you kena hantar kereta ni untuk servis, tiap 9 bulan. So in that sense mungkinlah you punya ownership cost tu lebih rendah sikit. But as a result of it being down tune, semua benda rasa lemau sikit lah. Power pun rasa lemau sikit. Cara power tu datang pun rasa macam sluggish sikit. Mungkin turbo yang dia guna tu turbo yang more utility punya turbo rather than performance punya turbo. Saya nak cakap macam mana, pasal bila kita bawa tu kita rasa macam the power delivery semua ni macam pickup truck daripada 5 tahun ataupun 10 tahun yang lepas. Tak macam yang pickup truck yang sekarang. In terms of dia punya engine refinement pun sama, ataupun maybe noise insulation dia tak sampai tahap sekarang. Pasal saya rasa engine punya vibration tu mungkin lebih kurang lah. And engine 2.8 ni, dia orang kata engine lebih kurang sama macam Colorado. So Colorado punya engine lah kot dia orang ambil yang as a base, dan dia orang do whatever it is to it lah. So in the sense that engine bukanlah that old sangat, but mungkin the state of tune is macam 5 years ago. Dan bila kita bawa tu, it's memang macam pickup truck previous generation. And what is most obvious is dia punya ride quality lah. Ride quality dia dah memang keras sikit. So kalau kata kita banding dengan dulu lah, kalau katakan kalau you beli Hilux keras, Hilux pun dah tak keras dah. Hilux punya ride quality pun dah lembut dah. Tapi yang ini macam Hilux previous generation lah, macam tu. Dia rasa like a previous generation truck. Dia punya engine redline dia 3,800. It's quite a low redline lah untuk for a modern truck. But then again, that's where dia kata dia dah downgrade ataupun downgrade dia punya state of tune tu untuk make sure engine tu tahan lama. So engine ni tak akan, siapa nak rev dia lebih daripada 3,000, saya pun rasa tak ada siapa nak rev dia lebih 3,000 lah. Pasal lepas 3,000 tu engine tu dah mengah dah. Kita tengok ni dekat jalan straight ni sikit, kita tekan, dia naik sampai 3,200, dia dah upshift dah. Paling kuat 3,500 dia upshift. So
there's really no point in pushing it that hard lah untuk benda ni. So kalau kata you maintain half throttle, dia upshift lebih kurang dekat 2500 RPM, and the truck feels quite relaxed. It's tak rasa macam kecoh sangat lah. But still the engine noise is quite intrusive lah into the cabin. But this is something yang they can easily fix with more insulation and stuff like that lah. All these things semua is a matter of cost lah. They want to keep the cost down, and therefore dia tak pasang benda tu. Because bunyi yang masuk dalam kabin ni benda cerita mudah aja. Kita ada consult one car company, kita cakap you punya produk ni terlalu bising sangat, and it took them like maybe 2-3 tahun jugalah untuk midlife punya facelift untuk decide nak pasang the better insulation punya package. And bila dia pasang better insulation punya package, then problem solved, tak ada masalah lagi dah. So it's benda-benda macam tu lah. These things as at the beginning ni, dia orang mungkin nak try because nak chase value for money kan. You brand baru, you want to chase value for money, so you bagilah harga macam ni. Dan bila nak bagi harga macam ni, dan ada certain benda-benda yang you kena cut corners lah. So you kena beli pickup truck ni, faham kat mana dia cut corners dan kat mana dia try to give you a little bit more. In terms of safety safety features yang ada dekat truck ni ialah dia ada 4 airbag depan, dan juga airbag tepi kursi. So ada 4 airbag. Bawah ni tak ada sebenarnya. Bawah tak ada airbag. So ada 4 airbag, dan dia ada blind spot monitoring system. So dia punya blind spot monitoring system dia ada lampu dekat tepi cermin sisi tu yang akan menyala warna kuning lah. Bila kita nampak tu warna signal tu kat situ, maksudnya ada benda ataupun objek kat titik buta kita, dan kita janganlah tukar lorong. So sebelum kita bagi rumusan lah, kita nak cerita sikit tentang ergonomik lah kereta ni. Tapi sebelum kita nak cerita ergonomik tu ni dengar ni bunyi-bunyi. Dia punya center console ni rasa tak solid lah. Tu yang saya nak cakap. Tu bila kita duduk tu dia berbunyi-bunyi tu. Mungkin dia tak patah, tapi dia berbunyi-bunyi, dan tu yang menyebabkan dia rasa tak solid lah, which is sad lah. Nak buat macam mana kan. That's reality dia lah. Kalau saya tak cerita kan, ya kata saya tak menyeluruh pula kan. Saya punya review je saya cerita. Segi dia punya ergonomik tu, bila kita tengok dia punya papan pemuka ni lah sebagai contoh dia punya reka bentuk papan pemuka tu jelas, dan dia punya steering ni kalau kita tengok, kita boleh laraskan dari segi sudut lah, tapi capaian tak boleh. Ni satu lagi nampak bunyi-bunyi gear-gear dalam tu semua ni semua benda-benda yang memang masalah refinement lah ceritanya. Refinement dia tak boleh dia tak sampai lagi tahap refinement dia. Tapi bila kita tengok kursi pula at 105,000, kiri kanan power electric seats, depan kiri dan kanan 4-way lah, tapi still 4-way, 5-way, 6-way electric seat. You boleh depan belakang, naik atas turun bawah, and range of dia punya height adjustment tu pun okey, yang boleh sandar. So you get power seats kiri dan kanan for 105,000, which you tak boleh dapat dalam pickup truck lain lah. Cuma you tengok sebagai contoh pula dia punya screen ni. Screen ni katalah saya nak set screen ni paling tegang maksimum lah. Saya pun tak tahu, mari kita cuba tengok setting, comfort and convenience, setting car, connect general system, general, language, keyboard sound effect, loud, time zone, screen brightness. Kita tarik maksimum. So dia boleh kalau you pakai brightness yang paling terang sekali, okey, nampak okey lah, terang lah, nampak kan. And bagusnya dia ada klik bila kita tekan tu dia ada bunyi klik. Dia tak ada haptik tapi dia ada bunyi klik yang agak kuat. So untuk confirm kita boleh tahu yang benda ni sedang berfungsi lah. Cuma bila kita dah masuk dalam FM tu kan, bila kita pilih station dia tak ada klik le dah. Tapi dan again tak perlu klik lah, pasal dia nampak ada bergerak ni dia nampak benda ni bergerak. So then that's fine. Dan dia bergerak, kita tahulah music tu bertukar kan. Tapi yang lain dia ada bunyi.
So every switch tu ada bunyi lah. Kuat bunyi dia. So you tahulah benda tu berfungsi. Ni aircon ni tadi peliknya nampak tu ada kat situ juga. So boleh juga. Oh, dia tak ada tunjuk kat situ. Tak lihat kawal itu dia tunjuk kat situ. Kita masuk kat belakang ni, kita tengok ruang kaki tu memang agak generous lah. So saya tak pasti kenapa ruang kaki ni generous, adakah kabin ni ekstra panjang daripada biasa ke tidak. Tapi saya tahu bahawa dia ni truck bed ni ada dua pilihan, satu pendek dan satu panjang. Di Malaysia kita dapat truck bed yang pendek sikit. Tapi adakah ini bermaksud kita dapat kabin yang panjang sikit? Saya tak tahu. Tapi dekat Australia dia ada truck bed yang panjang sikit. That much I know. Tapi dia punya ruang kaki ni memang sangat bagus lah untuk orang belakang. But itu sebenarnya bukan masalah utama dekat belakang ni. Masalah utama untuk mereka yang duduk belakang ialah suspension dia keras dan melantun-lantun sikit. Penumpang belakang juga ada aircon vent lah. So dia orang tak ada bermasalah sangat, cukup selesa. Dan kat belakang ni juga ada 12 volt punya power outlet. So boleh gunalah untuk mengecas peranti ke apa-apa ke. The door pocket also agak besar, boleh masuk botol besar dan juga boleh simpan barang-barang juga. So the whole cabin is memang practical. Dekat depan tu pun dekat belah atas ada sunglasses punya holder. Cuma bila kita tengok dekat dia punya sun visor, bila cermin tu turun, cermin tu macam nampak tak berkualiti, dia loose dia punya cover cermin tu. So kat situ lagi satu lagi contoh macam mana kita nampak benda ni kadang-kadang dia orang punya quality control tu ataupun their decision on to choose the quality of component yang dia nak pasang tu ada yang hit and miss. Tak tahu macam mana dia orang decide compromise kat mana. Pasal benda tu benda yang kita selalu nampak, so tak sepatutnya kompromi. Tapi agaknya mungkin dia fikir benda tu tak penting, jadi dia kompromi kat situ. Tu saya tak tahulah macam mana dia orang pilih. But these are the things yang kita nampak lah. Dia punya brochure dia ni kan, T60 Mind Meets Muscle. Dia punya tagline ni semua, drive into the best of both worlds, looks as good as it works, combining the best of practicality and comfort, powered to go the distance, stability and safety that inspires confidence. Okay, jom kita go through this one by one lah before kita conclude. So dia kata masculine appearance, tough build, innovative features without sacrificing creature comfort. So memang dia punya cara dia nak jual daripada mula-mula ialah kereta ni kira murah tapi banyak spek lah kan. Looks as good as it works. Nampak tough, therefore it probably juga tough. Itu dia nak jual yang itu. Dan kita tengok combining the best of practicality and comfort. So ada benda macam push start button, climate control, keyless entry, cruise control, multifunction steering wheel dan 10-inch entertainment screen. Engine dia pula 2.8 liter ni, saya cakap tadi 150 horse kuda dan 360 Newton, which is okay. Tapi tengok dia punya torque production dia ialah maximum 360 tu daripada 1600 sampai 2800. That's why kita tengok dia punya red line tu tadi 4000 ke 3800. So it's around there je. So kereta ni memang engine dia low speed punya engine. It feels like a little bit like an old school punya diesel lah, which it feels like that. Dan dia datang dengan kotak gear 6 kelajuan lah. So dekat situ dia ada sikit banyak ratio lah untuk kita gunakan. Tapi the gearbox itself, dia punya gear chain dia tak smooth macam gearbox yang biasa kita sekarang dengan pickup baru ni. Dia masih lagi rasa. Dan I tak tahu whether it's an electronic gearbox ataupun tidak, ataupun pure hydraulic punya automatic transmission. Pasal ada sekali tu saya bawa macam in the old days bila you have an automatic transmission, because it's pure hydraulic, kadang-kadang bila pressure dia in between kan, dia akan hunt gear atas bawah. Itu berlaku sekejap dia macam dia nak naik turun, lepas tu dia settle kat satu gear lah. So I don't know whether this is proper electronic transmission ataupun masih lagi an old school 6 speed without electronic. Tapi tak tahu ada ke orang buat transmission yang tak ada electronic, saya pun tak tahulah. So anyway, the all-wheel drive function semua sama macam biasa. Dan dia advertise kat sini lah, ni 5 star Euro NCAP ni ada sikit bermasalah kat sini saya rasa. Pasal untuk dapat 5 star ni selalunya kena ada side airbag lah, dan kereta ni tak ada side airbag. So saya tak tahu whether this is fair or not lah.
Saya rasa kereta yang tested untuk 5 star ni ada 6 airbag, atau mungkin ada curtain airbag. Without curtain airbag jarang kita dapat 5 star. Saya rasa memang tak boleh dapat, dia akan tolak walaupun terror macam mana pun. Tu saya tak tahulah macam mana. Tapi yang lain-lain tu dia ada, memang ada self leveling headline, which is nice. Everything else tu AFS tadi saya tanya kan, Adaptive Front Lighting System. Adaptive Front Lighting tu dia mungkin boleh kona-kona kot ke apa tak tahu, tapi lampu tu memang self leveling. Pasal bila kita on ni kereta, lampu bergerak, dia adjust dulu so memang ada self leveling punya headlamp lah. So in conclusion, disebabkan kereta ni dia tak se-refine macam pickup truck biasa, so mungkin kita terfikir nak kata kereta ni untuk sesuai untuk gunaan komersial. Tetapi bila kita tengok tayar ni dia datang dengan pre-upgrade untuk tayar 19 inci, rim 19 inci, dan datang dengan tayar Continental Conti Sport Contact. So bila datang dengan 19 inci dengan Conti Sport Contact ni, dia macam nak jual benda sebagai kereta lifestyle lah. Dan saya rasa pun betul, memang sebenarnya dia try nak pasarkan kereta ni sebagai kenderaan lifestyle. Kenapa saya cakap macam tu? Pasal untuk company nak beli benda ni, selalunya either company tu nak betul-betul murah because it's brand daripada China yang dia orang tak biasa, ataupun dia nak betul-betul lasak, which means they would buy established brand, dia akan bayar whatever price supaya kereta tu tahan. Jadi untuk kereta ni, because dia orang tak biasa dengan brand ni dan harga dia pun tak murah, therefore yang ini memang untuk orang yang nak bergaya pickup truck tapi tak nak belanja sebanyak mana dia kena belanja kalau dia ambil brand Jepun ataupun brand Eropah. So di sinilah saya rasa kereta ni sebenarnya untuk urban cowboys lah, especially bila ada 15,000 km punya maintenance interval tu lah. Dan maintenance interval tu, although on the surface of it nampak macam wah ni tahan dengan lasak, tapi they had to down tune the engine to give you 15,000 service interval tu. So kat situ untuk commercial user mungkin dia akan rasa engine tu tak cukup power lah. 360 Newton tu mungkin dia rasa tak cukup untuk angkat barang-barang berat, especially kalau dekat rough terrain, dalam hutan ke, mungkin dia rasa tak cukup lasak lah untuk benda tu. So saya rasa memang kenderaan ni target dia ialah mereka-mereka yang nakkan lifestyle vehicle. Dari segi skor, apa kata kita try nak bagi dia skor ni, sukar sikit-sikit bagi saya ni pasal okey, tak apa, kita try. Dari segi reka bentuk, saya rasa reka bentuk kereta ni saya boleh bagi dia 7/10 lah, 7/10. Dari segi reka bentuk kabin pun saya rasa 7/10. Practicality, nothing wrong with it. Semua ada benda dalam tu dan it's very practical cabin, durable, pun boleh bagi 7/10. Dari segi pemanduan, kat pemanduan tu memang saya tak boleh bagi dia tinggi lah, hanya boleh bagi dia 6/10. Dari segi value for money, pasal harga dia tu lah, masalahnya harga dia masih lagi agak tinggi. Mungkin persepsi saya tentang produk China ni masih lagi belum sampai, saya rasa tak sampai lagi tahap macam Korea ataupun Jepun pun, memang masih lagi kat belakang lah. So dekat situ saya rasa at 105,000 ni dia punya value 6.5/10, paling kuat saya boleh bagilah. Dan in terms of dia punya quality tu, kita tengok dia ada macam hit and miss, banyak benda yang hit and miss lah dari segi material dan dari segi finishing kan. So kat situ saja kita tengok kereta ni secara keseluruhan lah, kita boleh bagi dia 6.5/10 lah. Pasal saya kena tolak sikit markah untuk saya rasa dia punya overall feel itu tak sampai. It's almost there but it's not quite among macam normal macam the Japanese one. It still feels like they're slightly behind one generation or like half a generation behind the other trucks. So jadi saya rasa dia punya quality dia tu dah nak sampai tapi tak sampai. Macam tu kita berasa macam seolah-olah kenderaan ni dia macam satu generasi ataupun setengah generasi di belakang pickup truck biasa yang kita tengok daripada jenama Jepun dan daripada jenama Eropah. So itulah kita punya review honest kita tentang the Maxus T60 ni. Kalau you memang berminat nak tengok pickup truck, tak ada salahnya kita nak pergi tengok pickup truck ni pasal it's nice, design looking dia punya reka bentuk dia agak okey, features dalam pun agak okey. Cuma kena faham lah, there are some compromises to be made lah, kena faham lah ada kompromi yang yang perlu diambil kira sebelum anda membuat keputusan untuk membeli truck. Okay, kalau anda tengok sampai sini saya ucapkan terima kasih.
Kalau suka tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan. Subscribe, kalau dah subscribe tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita mana kita. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.